Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk menjadi rakan pembelajaran saya. Sebelum itu ingin saya memperkenalkan diri. Nama diberi Fatin Syuhada binti Abdul Aziz. Saya merupakan pelajar daripada program Diploma Pendidikan Paskasiswaza di IPG Perempuan Melayu Melaka. Dan sekarang saya berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Putra Kulai. Jadi Ustazah, boleh ke kalau Ustazah memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu? Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Nur Khalisah binti Muhammad Kusnain. Orang panggil Ustazah Khalisah. Dan Okey. saya sekarang berkhidmat di SMK Pekanbaru Muar. Okey, terima kasih Ustazah. Ustazah Sama-sama. Kalisa, baiklah Yes, tanpa melengahkan masa, saya ingin berkongsi berkaitan plan pembelajaran yang berkaitan dengan dua subjek interdisiplin. Untuk makluman, plan ini merupakan plan pembelajaran interdisiplin yang menggabungkan dua mata pelajaran. Jadi, mata pelajaran fokus saya adalah untuk subjek Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 5, bidang hadis hukum yang bertajuk Pengharaman Arak. Seterusnya, subjek yang saya interdisiplinkan adalah subjek Pendidikan Islam untuk tingkatan 5 juga, bidang fiqah yang bertajuk Jenayah dalam Islam. Jadi Ustazah, bolehkah saya teruskan kepada plan pembelajaran yang tertera? boleh. Silakan. Okey, Ustazah, nampak ke plan pelajaran bermakna ini? Nampak? Okey, jadinya untuk peringkat pertama, apa yang saya perlu buat adalah saya perlu merungkai standard. Apa yang dikatakan dengan merungkai standard adalah saya telah menetapkan mata pelajaran seperti yang saya sebut sebentar tadi berkaitan dengan pendidikan syariah Islamiah dan subjek yang diinterdisiplinkan adalah pendidikan Islam untuk tingkatan 5. Di mana standard kandungan yang telah saya pilih adalah 2.1, mengamalkan tuntutan kewajipan menjauhi arak berdasarkan kaedah istinbat hukum daripada hadis riwayat Ibn Hibban. Untuk standard kandungan pendidikan Islam 4.29 iaitu berkaitan dengan merumus kefahaman mengenai jenayah dalam Islam dan menghindarinya secara beradab dan istiqamah. Jadi Ustazah, dalam standard pembelajaran pula, saya telah memilih 3 standard pembelajaran daripada pendidikan syariah Islamiah dan 3 standard pembelajaran daripada pendidikan Islam. Di mana yang pertama menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis, seterusnya menghuraikan 10 perkara yang berkaitan dengan arak dan yang terakhir menilai kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak berdasarkan hadis. Seterusnya untuk standard pembelajaran pendidikan Islam 4.29.1 menyatakan maksud hukum dan dalil jenayah dalam Islam, kemudian menghuraikan kesalahan jenayah berdasarkan pembahagian berikut sama ada hudud, qisas atau takzir, dan yang terakhir merumus hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Jadi Ustazah, untuk standard pembelajaran ini, apa yang saya cuba gabung jalinkan adalah menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis dengan kesalahan jenayah berdasarkan pembahagian hukuman hudud. Yang mana kita tahu arak adalah haram dan menurut Islam ada hukuman dia iaitu hukuman hudud. Jadinya begitulah saya akan mengaitkan tapi bukan untuk kisah dan takzir tapi hudud Ustazah. Okey, untuk makluman lah. Okey. Jadinya pada akhir pengajaran dan pembelajaran, objektifnya adalah murid dapat menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis serta menghuraikan kesalahan jenayah berdasarkan hukum hudud yang saya cakap tadi. Yang kedua, menghuraikan sekurang-kurangnya 5 perkara yang berkaitan dengan arak serta dikaitkan dengan hukum melaksanakan hukuman jenayah dan seterusnya merumuskan kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak dan hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Jadinya untuk pelajar membuktikan bagaimana nak membuktikan kriteria kejayaan pelajar tersebut,
Okey, pelajar akan berjaya sekiranya mereka dapat mengenal pasti dan mencatat hukum daripada matan hadis serta dapat menghuraikan hukuman kesalahan jenayah hudud kepada peminum arak di ruangan Google slide yang disediakan. Seterusnya, menghuraikan sekurang-kurangnya 5 perkara yang berkaitan dengan arak serta dikaitkan dengan hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam. Dan yang ketiga, menilai kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak serta merumuskan hikmah pelaksanaan hukuman jenayah dengan penghasilan video animasi. Okey, Ustazah, seterusnya saya telah memilih satu big idea yang mana ia ringkas tapi padat, iaitu sayangi diri, mudarat dijauhi. Nampak kan dekat situ mudarat tu apa yang berkaitan dengan arak. Sayangi diri, kalau mereka tidak kalau mereka menjauhi arak bermaksud mereka menyayangi diri mereka sendiri. Jadi tiga essential question yang telah saya pilih adalah bagaimanakah cara menyayangi diri? Adakah kesihatan individu terjamin dengan menghindari perbuatan yang memudaratkan diri? Dan yang ketiga, apakah kesan jika melakukan perkara yang memudaratkan? Itu adalah step yang pertama untuk saya merungkai standard. Ustazah, boleh ke saya teruskan untuk step yang kedua baru Ustazah memberikan pandangan kepada saya? Boleh. Silakan. Okey, baiklah. Untuk ataupun langkah yang kedua adalah peringkat yang kedua adalah bentuk pentaksiran ataupun bukti pentaksiran. Di mana objektif pentaksiran adalah menghasilkan video animasi yang menilai berkaitan kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak dan merumus hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Ini adalah bukti pentaksiran yang saya akan nilai. Okey, apa pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlu ada? Iaitu pengetahuannya adalah kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak, dan pengetahuan yang kedua yang mereka perlu tahu adalah hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Apa kemahiran dia? Kemahiran dia adalah menghasilkan video animasi. Dekat sini adanya bukti pentaksiran menghasilkan video animasi menggunakan aplikasi digital. Di sini saya menyarankan mereka sama ada boleh menggunakan aplikasi Canva ataupun Animaker ataupun mereka boleh gunakan Powtoon mengikut kreativiti masing-masing. Jadi kat sini kemahiran mereka adalah untuk menghasilkan video animasi. Ustazah, itu sahaja untuk peringkat yang kedua. Saya masuk sedikit Ustazah untuk peringkat yang ketiga, iaitu di mana peringkat yang ketiga adalah penjajaran konstruk. Penjajaran konstruk ni Ustazah, ada apa aktiviti murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran saya. So saya akan tekankan berkaitan dengan aktiviti murid ataupun apa yang perlu murid lakukan. Untuk pemula ataupun induksi, murid dikehendaki menyumbang idea berdasarkan video yang ditonton. Berkaitan video tersebut berkaitan hukum halal dan haram di dalam ruangan Jamboard. Saya sediakan ruangan Jamboard. Mereka perlu memberikan sumbang saran idea di ruangan tersebut berdasarkan beberapa soalan-soalan ransangan. Jadinya mereka perlu meneka tajuk lah kiranya. Dan cara ini mereka dapat model pembelajarannya adalah belajar cara belajar dan dalam masa yang sama dapat menghasilkan 6P iaitu pemikiran kritis, dan dalam masa yang sama juga adanya pemanfaatan digital iaitu menggunakan Google Jamboard. Okey Ustazah, untuk aktiviti pertama seterusnya, apa yang murid perlu lakukan adalah murid dikehendaki menganalisis matan hadis serta menghuraikan kesalahan jenayah hudud kepada orang yang minum arak di ruangan Google Slide. Seterusnya, mereka juga selepas mereka menganalisis hukum tu, mereka perlu mereka dikehendaki untuk melaksanakan pembentangan dan aktiviti gallery walk. Semuanya di dalam ruangan medium secara dalam Google Slide. Mereka perlu melakukan aktiviti tersebut secara berkumpulan. Kat sini kita boleh nampaklah mereka boleh ada belajar cara belajar, persekitaran pembelajaran, dan yang utama adalah pemanfaatan digital, dan mereka juga boleh menonjolkan kreativiti, komunikasi dan kolaboratif antara kumpulan. Dan medium yang saya akan gunakan adalah Google Slide. Okay.
Seterusnya, aktiviti yang kedua, murid dikehendaki menghuraikan sekurang-kurangnya 5 perkara yang berkaitan dengan arak serta dikaitkan dengan hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam. Okey, aktiviti ni mereka perlu laksanakan di dalam ruangan Padlet. Ruangan Padlet yang telah saya sediakan untuk mereka menjawab persoalan. Itu adalah untuk aktiviti yang ketiga. Untuk menguji pemikiran kritis dan kreatif mereka. Di mana yang kita tahu hukum melaksanakan hukuman jenayah adalah wajib, tapi bagaimana mereka perlu menghubung-kaitkan dengan 5 perkara ataupun mereka telah memilih 5 perkara tadi tu, salah satunya sebenarnya ada kaitan dikaitkan dengan hukum melaksanakan hukuman jenayah. Apa dia? Iaitu minum arak. Mereka perlu berfikirlah untuk menghubung-kaitkan perkara berikut. Seterusnya dalam aktiviti yang ketiga, apa yang perlu murid lakukan adalah dikehendaki menghasilkan satu video animasi. Yang tadilah sama dengan bukti pentaksiran tadi adalah dalam aktiviti yang ketiga. Okey, mereka perlu menghubung-kaitkan, mereka perlu dalam video animasi tersebut, apa yang dikaitkan adalah berkaitan dengan kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak dan menghubung-kaitkan dengan hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Jadi video ni Ustazah, bila mereka dapat hasilkan video animasi ni, seperti yang saya cakap tadi, di Canva ataupun di Animaker ke, kemudian dah hasilnya mereka perlu muat turun di ruangan YouTube dan jangan lupa untuk membuka ruangan komen sebab dia bolehlah dapat rakan pembelajaran orang-orang lain ataupun rakan-rakan komen apa yang mereka hasilkan. Okay, sebab di sini kita nak mereka adanya rakan pembelajaran, adanya pemikiran yang kritis, kreativiti dan terutamanya ada elemen engagement di situ. Dan link YouTube tu juga mereka perlu letakkan di ruangan Padlet yang disediakan. Sebab senang nanti kalau semua gabungkan, kita boleh lihatlah satu persatu mengikut kumpulan. Okey Ustazah, seterusnya akhir sekali adalah bahagian rumusan ataupun penutup di mana murid dikehendaki untuk merumus hukum jenayah dalam Islam yang perlu dipatuhi dalam menghindari keterlibatan dengan arak. Jadi apa yang mereka perlu buat adalah mereka perlu menghasilkan satu penulisan ringkas berbentuk rumusan berkaitan pemahaman topik yang telah dipelajari di ruangan Google Document. Jadi Ustazah, itu sahaja plan pembelajaran yang ingin saya kongsikan berkaitan dengan interdisiplinah antara pendidikan syariah Islamiah dan pendidikan Islam. Untuk itu Ustazah, saya sangat berharap Ustazah dapat memberikan idea ataupun komentar untuk saya memperbaiki ataupun untuk saya jadikan lebih baiklah pelan pembelajaran bermakna. Dipersilakan Ustazah. InsyaAllah. Okey, sebelum apa-apa yang saya komen dulu adalah saya nak ucapkan tahniah kepada Cik Fatin Syuhada atas pembentangan yang dibentangkan sebentar tadi. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, dia punya pembentangan dia bagi saya okey, bagus. Okay, kita mulakan daripada merungkai standard lah. Okey, boleh? Ustazah, Boleh? Boleh. Okey, kalau kita tengok pada merungkai standard, yang pertama ni idea dia bagus. Tak ada masalah. Okey, untuk kriteria kejayaan pun dapat dia ada untuk kedua-dua elemen daripada pendidikan syariah PSI dan juga pendidikan Islam. Okey. So kita boleh nampak dua benda tu lah untuk setiap kriteria kejayaan untuk murid ni. Okey, lepas tu berkenaan tentang big idea ringkas tapi padat. Sayangi diri, mudarat dijauhi. Maksudnya kita tahulah kat sini sebenarnya kita nak cerita fokus kita kepada adalah minuman arak. So sebagai kriteria kejayaan ni pun kita dah boleh nampak berkenaan tentang batal hadis dan juga kesalahan jenayah hudud kan kalau yang pertama tu. Dan yang kedua adalah menghuraikan sekurang-kurangnya 5 perkara berkaitan dengan arak. So kat sini kita boleh fokus nampak yang pelajar perlu fokus kepada arak dan juga cuba hubung kaitkan dengan pendidikan Islam. Okey. Kat sini bagi saya untuk yang pertama
penjajaran konstruk ni yang pertama adalah nombor 1, okey tak ada masalah, dan kita cuba yang kita tengok penghasilan pelajar lah macam mana kan. Okey. So Ustazah, yang untuk ya, boleh Ustazah komen saya untuk peringkat yang kedua iaitu bukti pentadsiran. okey, bukti pentadsiran Jas. Sebentar ya. Okey, bukti Okey. pentadsiran berkenaan tentang video animasi kan. Menghasilkan Betul. video animasi yang menilai berkaitan kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak dan merumus hikmah hukuman jenayah dalam Islam. So kalau macam kat sini, pengataannya kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak, hikmah hukuman. So kira kalau kat sini kita boleh nampak lah. Kalau contohnya apa? Kalau kepentingan menjauhi arak adalah untuk menjaga akal kan. So Betul. macam kalau hikmah hukuman jenayah dalam Islam yang kita boleh ambil adalah salah satunya adalah menjaga keselamatan. Sebagai contoh yang kita boleh ambil kat situ adalah situasi penghasilan video animasi ni kan. So macam lebih kepada kita tengok pelajar kena hasilkan situasi dalam video tersebut lah kan. So kalau macam kita boleh ambil pun contoh yang ada pun sekarang ni, contohnya adalah kepentingan menjaga akal kan. Betul. Hikmah yang keselamatan tu salah satu contohnya bila orang yang minum arak, situasi yang pelajar boleh ambil salah satunya, pelajar kena fikir kan. Sebenarnya kalau kat dalam berita pun benda tu ada. So pelajar boleh aplikasikan. So contohnya yang salah satu yang kes orang mabuk minum arak, dia melawan arus jalan raya. Itu salah satu contoh yang pelajar boleh gunakan salah satunya lah. Kan kita boleh kaitkan antara dua tu. So untuk bukti pentadsiran yang kedua ni bagi saya tak ada masalah. So macam kalau pelajar boleh ambil tu situasi yang salah satu yang kita boleh nampak yang ada di dalam berita lah yang pelajar boleh aplikasikan untuk buat video. Faham. Kan? So saya rasa yang nombor 2 ni okey untuk pelajar cuma pelajar kena kreatif lah. Kena fikirkan macam mana nak wujudkan situasi yang diorang boleh sama ada yang diorang kena banyak cari maklumat lah kan nak buat video animasi tu. Sebab kena Betul. tengok situasi. Okey. Okey. So nombor 2 ni saya rasa insya-Allah boleh kot pelajar. So kita kita sebagai seorang guru kena cuba binakan idea dengan budak lah, pelajar kan. So Ya, macam kita tak boleh lepaskan terus pada budak. So macam kita akan, kan dalam kumpulan kan kita akan bagi kumpulan kan. So kiranya cara dalam untuk bagi kumpulan. dalam kumpulan kan. So macam kita sebagai guru kita kena guide. So cara guide ni adalah yang mana kita kena tanyalah pelajar situasi apa dia nak buat. So lepas situ kita boleh bagi nasihat dekat pelajar. Macam itulah Ya. salah satunya kita sebagai seorang guru. Baik Nombor Ustazah. 2 ni lah. Faham. So nanti awak guide pelajar sahajalah. Kita tanya pelajar, kumpulan dia cuba bincang dengan kumpulan. Lepas tu cuba jana idea dan cuba share dengan kita. Kita bantu dia kalau macam benda tu macam sebab ada setengah pelajar, dia macam idea dia tak sampai, tak berapa sampai. So kita cuba penambahbaikan untuk dia lah. Untuk buat video animasi nanti. Tu yang kedua Okey. lah. Untuk Baik. penjanjaran konstruk Okey, pula. Ustazah, kita untuk yang ketiga penjajaran konstruk lah. Dimulakan dengan induksi tadi. Yang induksi tu murid dikehendaki menyumbang idea berdasarkan video ditonton. Okey, maksudnya cikgu bagi tonton video kan. Kita sumbang saran dengan murid kan. So kalau macam kat sini macam Ustazah Fatih cadangkan pelajar boleh bagi komen melalui video ataupun Google Jamboard kan. So untuk cara penambahbaikan bagi pendapat saya, awak boleh cadangkan kepada murid untuk memberikan idea secara rakaman video dekat Flip Classroom. Itu salah satu contoh untuk penambahan lah kan. Penambahan untuk awak nanti. Okey, baik. Okey. So kita tu untuk lepas pada induksi, seterusnya kita dah mulakan dengan aktiviti 1. Murid dikehendaki menganalisis hukum daripada mantah hadis serta menghuraikan hukuman kesalahan. Okey, so belajar cara belajar. So caranya adalah belajar untuk yang gallery work tu guna Google Slide kan, betul? Betul. Nanti mereka nak buat pembentangan secara berkumpulan guna Google Slide. Macam tu. So Google Slide. Dia okey juga guna Google Slide ni, cumanya macam
orang kata macam bukan old school tapi cumanya kalau macam budak sekarang kan up to date sikit kan, betul tak? Betul, betul, So betul. macam pelajar agak up to date tapi kalau kita macam bukanlah tak kasih guna, cumanya kita memberi ruang lagi macam lebih luas sikit. Selain Mm-mm. daripada guna Google Slide tu yang PowerPoint tu, kita boleh cadangkan kepada pelajar kalau pelajar tu mampu untuk guna aplikasi Canva untuk dia buat slide pun okey juga. So itu salah Oh, satu untuk penambahbaikan untuk anak-anak lah kan, untuk murid-murid kita ni. So murid-murid kita ni ada yang sebenarnya lebih kreatif daripada kita sebenarnya. So macam hmm. kita tak kecilkan skop kepada pelajar. So macam kita bagi ruang pada Mm-mm. pelajar, boleh tambah kat pelajar, cakap dengan pelajar selain guna Google Slide, pelajar boleh guna cara yang lain, salah satunya Canva. Macam Okey, tu. baik. So kita boleh tengok kreativiti dia dan boleh bagi menambah markah yang baik lah untuk pelajar. Uh, Kan? faham, faham. So untuk aktiviti yang pertama, kalau untuk aktiviti yang kedua, murid dikehendaki menghuraikan sekurang-kurangnya 5 perkara berkaitan dengan arak serta dikaitkan dengan hukum melaksanakan jenayah. Okey. Uh-uh. So kalau yang macam ni, okey. Kalau macam pelajar yang agak bijak, saya rasa tak ada masalah untuk 5 ni. Cumanya Mm-mm. kalau kita dalam kumpulan situasi yang mana situasi kalau kumpulan pelajar tu dia punya tu agak dia punya kognitif agak rendah ataupun sederhana lah kita anggap kan. Mm-mm. Sederhana, uh, kita boleh minta pelajar hasilkan, murid hasilkan grafik berbentuk poster, bergambar bagi membezakan golongan yang terlibat dengan arak. Bolehlah bagi pendapat saya. Selain guna Padlet tu, kita boleh cadangkan kepada pelajar untuk menghasilkan grafik berbentuk poster bergambar. Okey, faham. Poster bergambar kan, bagi nak bezakan golongan terlibat dengan yang terlibat orang-orang yang terlibat dengan arak ni lah. Kan? Hmm. Lepas tu kalau contoh pada 5 tu, kalau kita rasa kita kan pelajar kan selalunya akan berhubungan kita kan apa-apa yang dia tak faham kan. Kalau Betul. kita tengok pelajar tu tak capai macam bukan tak capai maksudnya dia rasa berat untuk 5, untuk pelajar yang sederhana kita boleh kurangkan sedikit untuk bantu pelajar daripada 5 kepada 3. Macam tu Oh, contohnya. Hmm. faham. Dekat Hmm. untuk makluman Ustazah, 5 ni disebabkan oleh pelajar saya, dia cuma sederhana, tahap dia sederhana dan tinggi. Tapi Oh, nanti okey, saya faham. tengok baliklah mana yang sesuai antara 3 atau 5. Okey, baik Ustazah. Okey, faham. Boleh tak payah nanti Ustazah Fatin boleh tengok pada situasi pada kumpulan tu sendirilah yang jumpa pada Ustazah Fatin kan. Dia mesti akan selalu tanya Ustazah kan kalau bab-bab perkara macam ni kan. Kita tak akan Betul. lepaskan dia orang kan. Betul. Betul. Lepas tu untuk aktiviti seterusnya, untuk aktiviti yang ketiga, murid dikehendaki untuk menghasilkan satu video animasi yang menilai. So yang ketiga ni agak berat juga sebab menilai kan, sebab dia punya kalau kita belajar yang menilai tu kira yang agak tinggi Kelima. juga kan. Betul. Yang kelima kan agak tinggi juga kan. Menilai keberkaitan kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak dan menghubungkaitkan dengan hikmah hukuman jenayah. Murid kena berkongsi video yang telah dihasilkan di media sosial. Okey. So kalau macam bagi pendapat saya, mungkin sebelum pelajar hasilkan sesuatu video animasi tu ataupun selepas hasilkan, sebelum dia hantar kan, boleh Ya. minta kawan-kawan rakan kelas ataupun rakan sekolah dia kelas lain kan. Contohnya kita anggap dia kelas 1 alfa contoh, 5 Robi kan contohnya kan. Macam kita boleh minta kawan-kawan yang daripada rakan kelas lain ataupun satu kelas yang sama sebab dalam satu kelas pun ada beberapa kumpulan kan untuk Betul. dia memberi pandangan hasil pada video yang diorang dah hasilkan sebelum kita upload kat YouTube benda tu kan. So macam Okey. daripada situ kawan-kawan boleh tengok daripada situ tercapai ke tak video animasi yang dihasilkan. So daripada situ diorang boleh tahu Ah, ada kekurangan, ada kelebihan sebelum benda tu di-upload. Sebabnya mungkin ada benda-benda perkara yang konten-konten yang tak sepatutnya kena ada dalam video ke, yang mana pelajar perlu
cut-kan ke kan sebelum kita upload. Sebabnya bila suatu video di-upload di media sosial, semua orang boleh tengok, betul? So Betul? macam apa-apa, so kawan-kawan boleh jadi sebagai uh, pengomel lah ataupun komentar untuk memberi pandangan. Ataupun kepada kita juga. Macam tu. Kan, pada guru. So untuk membantu yang tu lah. Itu kalau pendapat saya yang untuk aktiviti yang ketiga. Okay? Okey. So macam Baik, itulah bagi pendapat saya untuk yang ketiga. insya-Allah. Okey. Mm-mm. InsyaAllah akan dilihat semula berkaitan dengan Hmm. aktiviti yang ketiga. Tapi setakat ni bagi saya okey, tak ada masalah. Yang lain cumanya kita kena banyak guide lah sebelum melibatkan video-video ni kan. Betul. Sebab nak Mm-mm. memuji kreativiti mereka. Okey, Okey. berkenaan tentang rumusan, macam kalau kat sini dicadangkan pemanfaatan digital adalah Google Document, betul? Kan? Sebab So mereka perlu Google menghasilkan penulisan ringkas apa yang ya mereka betul. faham. Betul. So Google Document ni okey, tak ada masalah. Tapi kalau macam pelajar yang orang kata agak kreatif, kita boleh memberi ruang dan peluang kepada pelajar tersebut untuk hasilkan penulisan ringkasnya, penulisan ringkas dia melalui medium e-book. Ibu. Okey. Ya betul. So macam bagi saya macam benda ni kalau macam yang tak berapa mahir boleh guna Google Document, betul. So kalau Betul. siapa sebab ada setengah pelajar kita ni dia kreatif dalam buat video apa semua tu kan. So macam kita boleh bagi ruang dan peluang kepada pelajar kita untuk buat penulisan ringkas tu melalui medium e-book. Kira Macam tu. mereka kumpulkan ramai-ramai lepas tu kita satukan jadi ibu Ustazah ya. Okey, faham. Ya betul-betul. Hmm. So kita hasilkan dalam satu e-book tu kan. So macam nampak macam boleh kat mana-mana kita boleh tengok benda tu kan. Tak ada Betul. kena print atau buka Google. So e-book tu kita boleh kat mana-mana kita boleh tengok. Kan? Betul. Itu rumusan secara keseluruhannya bagi pendapat saya aktivitinya mencapai objektif. Okey. Kalau berdasarkan kita tengok objektifnya mencapai objektif. Dan pemilihan media teknologi yang digunakan pun agak menarik kepada pelajar sebab pelajar tingkatan 5 kan dia macam sekarang pelajar tingkatan 5 dia lebih suka explore. Tingkatan 5 kan explore. Buat video diskusi. So media teknologi dapat meningkatkan rasa seronok untuk fahami ilmu agama tu. Bukan hanya ilmu agama tu kita belajar duduk diam sahaja kan. So macam bila kita hasilkan video animasi macam ni, budak-budak mana yang suka apa tu bukan yang suka dengar tu, yang suka benda-benda grafik ni ada masa ni dia akan keluarkan dia punya kreativiti dia untuk menghasilkan video. So macam kawan mana yang suka cari maklumat apa semua tu, dia boleh bantu dari segi buat skrip kan. Yang suka untuk yang mahir pada kemahiran video-video ni, kawan tu boleh tolong buatkan hasil video. So macam bagi saya menarik dia punya medium dia untuk kita dekat dengan pelajar untuk kenalkan tentang pendidikan Islam tu. Okey. Jadi Ustazah terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian, nasihat, komentar. Saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab Ustazah dapat komen memberikan nasihat kepada saya berkaitan dengan pelajaran interdisiplin ni. Saya akan amati semula, saya akan tengok semula dan mana-mana yang boleh ditambah baik, insyaAllah saya akan laksanakan seperti pandangan Ustazah. Jadi Ustazah saya rasa sangat-sangat bermanfaat yang boleh diaplikasikanlah dalam pembelajaran saya. Cuma Ustazah, apa pendapat Ustazah, sedikitlah sebelum kita tamat Ustazah, apa pendapat Ustazah dengan interdisiplin itu sendiri dan media pengajaran teknologi dalam pendidikan Islam Ustazah. Ustazah rasa perlu atau tidak untuk kita dekatkan dua benda ni, interdisiplin dan teknologi itu sendiri. Sedikit dua kata. Okey, untuk interdisiplin untuk dua benda tajuk yang awak buat tadi tu bagi pendapat saya menarik sebabnya
dia kita rasa macam mungkin kita rasa benda tu berbeza, tapi sebenarnya bila kita interkan disiplin untuk dua tajuk dalam dua tajuk dia, iaitu subjek yang berbeza, sebenarnya benda ni lebih kurang sama, cumanya dia lebih macam kalau pendidikan syariah Islam ni dia lebih ke dalam kan. Kalau pendidikan Islam dia lebih macam fokus secara umum. Tapi bila kita gabungkan, bagi saya seronok untuk kita belajar dua-dua sekali. Untuk kita kenal dua-dua subjek kan. Lepas tu berkenaan tentang medium Teknologi. teknologi ni, bagi saya dia bagus. Cumanya bagi pendapat saya, kalau macam kita kalau berkaitan dengan hukum ni, sebab kan pendidikan Islam kan ada berkaitan dengan hukum, istinbat hukum semua ni. Kalau untuk pelajar kita ni, kita kena bagi rujukan laman web tertentulah yang valid kan, dia berkaitan dengan hukum supaya pelajar boleh rujuk sebelum buat video tersebut. Dan bagi saya medium ICT ni sangat menarik dan bagi saya pelajar sangat seronok untuk menghasilkan video. Sebabnya bukanlah sekadar kita belajar pendidikan Islam tu hanya dalam kelas sahaja, tapi sekurang-kurangnya pelajar boleh aplikasikan dalam bentuk video supaya dari situ kita boleh nampak kefahaman pelajar tentang pendidikan Islam tu sendiri, terutama tajuk yang awak ajar tadi tu lah, yang arak tu. Mungkin Betul. selama ni dia rasa arak lah, yang kita tahu arak tu haram, tapi bila kita aplikasi dalam bentuk video, macam mana kita nak hasilkan video animasi yang situasi tentang arak tu, bagi pendapat saya pelajar kita boleh kaitkan macam mana apa yang maklumat yang mereka dapat selama yang diorang tengok dekat berita kan, dekat YouTube untuk diorang tengok contoh-contoh yang dia boleh ambil hasilkan. Tu bagi pendapat saya bagus. Dan macam seperti mana yang kita tahu, guru novice pun untuk yang kita sebagai guru ni pun kita kena tingkatkan dari segi ICT kita, sebab guru novice pun dia pergi kursus teknologi juga untuk tingkatkan dia punya teknologi kan. Dan juga paling penting kita sebagai guru baru, bagi pendapat saya adalah yang mana kita kena kuasai DSKP untuk penghasilan PPC yang terbaik. Itu sahajalah daripada saya. Tapi saya nak ucapkan syabas untuk Ustazah Fatin di atas interdisiplin antara PSI dan juga pendidikan Islam. Dan ICT ni sangat menarik untuk saya, untuk semoga dengan apa yang video yang kita hasilkan, objektif kita ada objektif kita, harap objektif itu memberi kesan kepada pelajar dan pelajar memahami apa yang kita nak sampaikan, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah di atas pujian untuk saya menghasilkan pembelajaran ni. Jadi Ustazah, saya rasa perkongsian nasihat sangat bermanfaat dan insyaAllah saya akan ingatlah sampai bila-bila, sebab sekarang saya pun memang novice dan panjang lagi perjalanan saya, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah meluangkan masa dan sangat menarik. Dan sehingga kita berjumpa lagi Ustazah. Kita akhir di sini Ustazah ya. Okay. Assalamualaikum. Minta maaf juga kalau ada segala kekurangannya Ustazah Fatin. Tak ada. Semua terbaik Ustazah Khalisa. Okey. Sama-sama belajar kan, insyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Itu sahajalah perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.